Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam berharap untuk bekerja sama rapat dengan Republik Demokratik Timur Leste dengan negara ASEAN lain untuk meneruskan aspirasi yang dikongsi bersama. Memperbanyak zikir memberi kekuatan dan keselamatan daripada gangguan golongan pengacau. Dulan Teraman Mulia Paduka Seri Pengarah Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengarah Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pertandingan sukan angkat beran edisi ke-6 Sukan Solidariti Islam 2025 di Riyadh, Arab Saudi yang melibatkan atlet negara iaitu Awang Muhammad bin Haji Kamin bagi kategori lelaki 79 kg. Dulan Teraman Mulia juga berkenan mengurniakan sabda nasihat kepada atlet-atlet negara. Bagi acara snatch, Awang Muhammad membuat angkatan 110 kg dan berada dalam kedudukan ke-13 daripada 14 peserta. Bagi acara clean and jerk, Awang Muhammad berjaya mengangkat seberat 135 kg. Dulan Teraman Mulia juga berkenan berangkat menerima undangan tradisional Saudi Dina daripada Presiden of the Saudi Table Tennis Federation yang diadakan di Bujairi Diriyah, Riyadh, Saudi. Negara Brunei Darussalam berharap untuk bekerjasama rapat dengan Republik Demokratik Timur Leste dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk meneruskan aspirasi yang dikongsi bersama ke arah pengukuhan dan perpaduan ASEAN. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menggariskan perkara demikian pada majlis resepsi sempena kemasukan Republik Demokratik Timur Leste ke dalam ASEAN yang berlangsung semalam di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, seperti Republik Demokratik Timor Leste, negara Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara jiran yang lebih besar. Pengalaman itu membentuk pemahaman mendalam tentang kepentingan mempunyai tempat dalam masyarakat serantau yang menawarkan persahabatan, kestabilan dan kekukuhan kolektif, terutama ketika ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang semakin meningkat. While Brunei Darussalam did not undergo the same process, we do understand that joining ASEAN is not an easy journey. We know it has been a long road for Timor-Leste. It is one that required patience, preparations, and perseverance. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara ini menyatakan penghargaan kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas persahabatan dan sokongan yang teguh di sepanjang perjalanan Republik Demokratik Timor Leste sebagai sebuah negara. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Universiti Brunei Darussalam UBD buat julung kalinya mengadakan persidangan pendidikan tinggi antarabangsa dan pameran mengenai keusahawanan, inovasi dan pengkomersialan 2025 di Dewan Chancellor UBD. Diadakan selama 2 hari, persidangan tersebut merupakan peristiwa penting bagi inovasi pendidikan tinggi di negara ini dan rantau Asia Tenggara.
Persidangan dianjurkan oleh Pejabat Penolong Naib Chancellor bagi penglibatan industri dan pembangunan perusahaan IEED UBD serta disokong oleh Pejabat Penolong Naib Chancellor bagi penyelidikan, inovasi dan kemampanan UBD. Perasmiannya disempurnakan pagi tadi oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dalam ucapan Dr. Haji Masairul Haji Masri, Penolong Naib Chancellor IEED dan pengerusi jawatan kuasa persidangan menekankan bahawa universiti-universiti mesti memperluaskan misi melangkaui pendidikan tradisional untuk menjadi pemacu inovasi, pemindahan teknologi dan pengkomersialan penyelidikan yang mewujudkan impak nyata dan berkekalan. Pada majlis tersebut, UBD turut menjalin kerjasama dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman bersama Program Pembangunan PBB, Really Corporation Company Limited, Seabridge dan GIFT Southeast Asia Sendirian Berhad. Ungkapan negara zikir sangat tersendiri dalam makna dan falsafahnya. Ia berkaitan dengan sesuatu yang amat hebat, yang amat agung iaitu Zat Suci yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati ceramah Mufti Kerajaan semasa ceramah Perdana Negara Zikir Melayu Islam Beraja, anjuran bersama Pusat Al-Mutras, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja, Kementerian Pendidikan dan Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Dalam ceramah bertajuk Mengisi Negara Zikir, Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Peruke Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid juga menjelaskan, negara zikir bermaksud negara yang mengingati, menyebut-nyebut, tidak berpisah dan tidak berenggang, serta susah senangnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan, cita-cita, wawasan dan semangat negara zikir hanya semata-mata untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bernamalah apa sahaja yang dimilikinya dengan nama zikir. Sistemnya sistem zikir, ekonominya ekonomi zikir, pentadbirannya pentadbiran zikir, pendidikannya pendidikan zikir, perundangannya perundangan zikir, adat istiadatnya istiadat zikir, pertahanannya pertahanan zikir, langitnya buminya, airnya dan udaranya adalah semua itu zikir. Ceramah perdana bertujuan memperkasakan keimanan dan pembudayaan amalan zikir sebagai teras kehidupan beragama selari dengan aspirasi negara sebagai sebuah negara zikir. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orangka Peruke Seri Utama Datuk Peruke Seri Setia Ustaz Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, dan Datuk Seri Peruka Awang Muhammad Riza bin Datuk Peruka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tabir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Biling Smart Classroom Maktab Duli Pengarah Muda Al-Muhtadi bela pencapaian penting ke arah transformasi digital. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui cawangan dakwah daerah Tutong petang tadi menganjurkan program bimbingan umrah untuk mu'alaf. Program bertemakan Rehla Baitullah Ilmu Sebelum Amal berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Arif Awang Haji Muhammad Bahrin bin Haji alias Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Daerah Tutong. 50 peserta terdiri daripada para mu'alaf dan bukan Islam dari daerah Tutong menyertai program yang dihasratkan menjadi titik tolak kepada para peserta
untuk lebih mendalami ilmu agama, memperkukuh keimanan dan seterusnya melaksanakan ibadah umrah dengan penuh yakin dan sempurna. Program sebegini dapat diteruskan lagi untuk di masa akan datang untuk memperluaskan lagi ilmu sebegini untuk orang ramai, dan juga saya berharap program ini dapat memberi titik permulaan kepada para mualaf dan juga non-Muslim untuk mendalami lagi ilmu mengenai ibadah umrah ini. Program ini sangat bermanfaatlah bagi kami, bagi para mualaf. Jadinya kami tahu apa rukun-rukunnya, yang wajib umrah, apa yang akan dilaksanakan ketika umrah, dia punya rukun-rukun, pantang larang. Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah pagi tadi melancarkan bilik Smart Classroom sempena sambutan Jubli Emas maktab tersebut. Ia melambangkan satu lagi pencapaian penting maktab berkenaan dalam memperkukuh usaha ke arah transformasi digital dan pembelajaran abad ke-21 selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Hadir Dr. Eddie Fazlin bin Haj Amdan, pemangku pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah selaku Wakil Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis juga menyaksikan demonstrasi penggunaan teknologi Smart Classroom dan lawatan ke ruang pembelajaran baharu tersebut. Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis penyerahan koleksi foto daripada kempen ketenteraan bersekutu Operation Oval tahun 1945 kepada Arkem Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahannya berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Koleksi foto diserahkan oleh Tuan Terutama Michael Nelhoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini, kepada Pengarah Haji Rosli bin Pengarah Haji Halus, pemangku pengarah muzium. Penyerahan koleksi foto tersebut memperkaya lagi koleksi arkim dan warisan dokumentari negara di samping menyokong penyelidikan, pendidikan serta meningkatkan kesedaran sejarah dalam kalangan generasi akan datang. Persatuan Aftercare Support Association AFSA menandatangani kerjasama dan persefahaman dengan syarikat Al-Barakah dalam usaha berterusan menyokong dan membantu meningkatkan sosioekonomi rakan selian. Pihak AFSA diwakili oleh Dayang Hajah Johana binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua AFSA, manakala syarikat Al-Barakah diwakili oleh Namatullah Najuddin, pengurus am. Juga hadir Awang Muhammad Abu Nur Ali Syamsul bin Muhammad, pemangku penolong pengarah Biro Kawalan Narkotik. Perjanjian dihasrat dapat meningkatkan kemahiran dan peluang-peluang pekerjaan yang akan ditawarkan dan disediakan kepada rakan selian. Bertemakan kaunseling di tempat kerja menginsankan tempat kerja, Persidangan Kaunseling Kebangsaan merupakan platform tahunan untuk memperkukuhkan amalan dan kesan kaunseling dalam pelbagai sektor masyarakat. Persidangan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini di Institut Perkhidmatan Awam. Persidangan menghimpunkan pakar tempatan dan luar negara bagi membincangkan pendekatan praktikal, kepimpinan berdaya tahan, budaya kerja sihat dan sistem sokongan kesihatan mental. Dianjurkan oleh Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam, persidangan menumpukan kepada integrasi amalan kaunseling dalam persekitaran kerja bagi meningkatkan kesejahteraan emosi, memperkukuh hubungan profesional dan mempertingkatkan prestasi organisasi. 51 payandara berjaya dikutip pada kempen derma darah dan saringan kesihatan sempena 50 tahun perkhidmatan TV Brunei. Dianjurkan oleh Jabatan Radio Televisyen Brunei dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Jurong Park Medical Center. Kempen diadakan pagi tadi di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
Penganjurannya antara lain bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang sihat dan mencukupi bagi menampung penggunaan darah di kesemua hospital di negara Brunei Darussalam. Keputusan pengambilan melalui HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2026, sesi akademik 2025-2026 untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB akan dikeluarkan esok 12 November 2025. Pemohon-pemohon boleh mengakses akaun HECAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HECAS. Manakala surat tawaran akan dihantar melalui email oleh pihak IPTA masing-masing kepada pemohon yang berjaya. Tarikh akhir untuk menerima atau menolak tawaran adalah pada 22 November 2025 pukul 4 petang. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA dan berhasrat untuk membuat rayuan, pemohon diberikan tempoh selama 3 hari bekerja untuk mengemukakan rayuan mulai 13 November ini. Mereka disarankan untuk memohon ke program yang berlainan daripada permohonan awal. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan pentadbiran HECAS seperti yang tertera. Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa mengadakan pameran VIBE ke-19. Pameran merupakan platform untuk mempamerkan karya seni pelajar tahun akhir dari semua fakulti. Pameran berlangsung di kolej berkenaan di QLab. Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong menerima serombongan pelawat daripada 88 pelajar termasuk guru-guru dan pegawai dari Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Lawatan bagi meninjau pelaksanaan program penyerapan bahasa Melayu pelajar Republik Singapura ke negara ini. Antara objektif lawatan untuk memperkukuh penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Singapura dan memupuk pemahaman budaya setempat. Semasa berada di negara ini, pelbagai aktiviti dirancang oleh pihak sekolah, antaranya mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bengkel sastra. Pada sebelah petang, mereka melawat ke Rumah Panjang Tanjung Bungar dengan menyaksikan persembahan tarian masyarakat Iban dan pembuatan kuih Melayu. Rombongan berada di negara ini sehingga 14 November. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang mengesan 2 orang buruh warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Sahram berumur 55 tahun dan memegang kad pintar hijau dengan bilangan nombor 5154097. Manakala Luciati berumur 30 tahun memegang nombor pasport I8686734. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661-334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan. Lebih 1,000 atlet dari 10 negara ASEAN akan bersaing dengan semangat kesukanan, perpaduan dan persahabatan serantau dalam tamasya sukan sekolah-sekolah ASEAN ke-14 yang akan berlangsung dari 20 hingga 28 November depan. Negara Brunei Darussalam akan diwakili oleh 153 atlet. Badminton adalah antara acara sukan yang akan dipertandingkan dalam tamasya itu nanti. Laporannya bersama Nadirah Haji Omar. Sebagai salah satu acara yang berpotensi menyumbang pingat, acara badminton akan disertai oleh 15 atlet terdiri daripada 8 pelajar lelaki dan 7 perempuan bagi kategori berpasukan dan individu. Atlet-atlet negara telah giat menjalani latihan intensif dari aspek fizikal dan mental. Sebab dalam badminton ini, kekuatan mental sama penting dengan kemahiran teknikal. Jadi saya harap apabila atlet ini masuk ke gelanggang, mereka dengan dapat
membawa minda yang tenang, berani dan bersemangat untuk menang dengan cara yang beretika. Saya percaya semangat berpasukan dan sokongan daripada pihak sekolah, ibu bapa serta komuniti merupakan tulang belakang kepada kejayaan seorang atlet. Untuk memastikan setiap latihan itu mempunyai objektif yang jelas, di samping memberi dorongan dan juga maklum balas positif supaya mereka tahu kemajuan mereka masing-masing. Atlet-atlet badminton negara berharap untuk mempamer aksi terbaik pada tamasya itu nanti. I am very happy to be training in sports school as the coaches are able to help me and I am able to show the best of me. Kami berharap kami memperolehi kemenangan dalam Asian School Game ini dan memperolehi banyak experience yang baru yang akan kami perolehi dalam turnamen ini. Dengan persiapan rapi, atlet-atlet negara dijangka mampu memberikan saingan sengit bagi meraih kejayaan demi mengharumkan nama negara bagi edisi 2025 ini. Brunei yakin. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam menyertai program HAM Pementoran Jawatan Kuasa Antarabangsa Paralimpik IPC 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. 4 wakil negara menyertai program berkenaan bertolak meninggalkan negara. Program menghimpunkan jawatan kuasa Paralimpik kebangsaan dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Kemboja, Laos, Myanmar, Timor Leste dan Malaysia sebagai negara tuan rumah. Penyerta negara dalam program tersebut mencerminkan komitmen berterusan negara dalam memperkasa golongan kelainan upaya melalui sukan dan memajukan nilai inklusiviti sejajar dengan visi jawatan kuasa Paralimpik antarabangsa.